وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sidang jemaah Ahbabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpah kurnia terhadap kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-9 daripada surah Hud, a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Yang kira-kira terjemahannya, dan demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dan kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, dia jadi amat berputus asa lagi amat tidak bersyukur. Manusia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila nikmat telah diberikan kepada mereka kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berputus asa dan berusaha daripada usaha apa yang telah mereka buat. Inilah sifat kebanyakan manusia. Mereka akan berasa sangat berputus asa dan hampa, bahkan kadang-kadang sebahagian daripada manusia itu akan bersifat kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata membenci Allah Subhanahu wa taala atas kehilangan nikmat tersebut, malah ia melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang teramat banyak. Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat ini berkenaan rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini secara umumnya termasuklah dari segi keluarga, kemudian harta benda, kemudian kesihatan, kesenangan dan sebagainya. Dan ayat ini secara langsung mengingatkan kita ni bahawasanya nikmat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang maha pemurah. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Dan demi sesungguhnya kalau kami memberinya pula kesenangan sesudah ia menderita kesusahan, tentulah ia akan berkata, telah hilang lenyaplah daripadaku segala kesusahan yang menimpaku. Sesungguhnya dia dengan kesenangan itu riang gembira, lagi bermegah-megah, yakni kepada orang ramai. Maksudnya di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keadaan di mana selepas manusia ditimpa bala atau musibah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut. Lalu dia sudah menjadi lega sekarang kerana masalah yang dihadapinya sebelum itu telah habis, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya dia tidak mengatakan bahawasanya Allah lah yang telah menghilangkan kesusahan darinya. Dia lupa akan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan masalah tersebut. Musibah tersebut ia indah menjadikan dirinya sebagai seorang yang merendah diri, tawaduk. Dia cuma merasakan hanya rasa berputus asa semata-mata, tapi tidak pula lupa menyerahkan diri kepada Allah dan tidak juga memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila dia mendapat nikmat, dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bergembira kesukaan sahaja. Dia gembira kerana dia hanya melihat kepada keduniaan semata-mata. Apabila hal keduniaannya itu sudah selesai, musibah habis, maka tidak lagi ada masalah baginya. Dan dia pun menjadi gembira, dan ini adalah kerana tumpuan utamanya dalam kehidupan di dunia ini hanyalah
dunia semata-mata. Lalu kemudian dia akan bermegah-megah dengan rasa sombongnya, merasakan apa yang menyebabkan musibah itu hilang adalah kerana dia layak dan kerana usahanya semata-mata. Walaupun sebenarnya dia telah bersifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan, bahkan banyak melakukan maksiat, kedurhakaan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-11 pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kira-kira terjemahannya kecualilah, melainkan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mereka itu akan beroleh keampunan dan ganjaran yang besar. Maksudnya di sini, orang-orang yang beriman apabila nikmat ditarik, apabila mereka ditimpa musibah, mereka akan sabar. Dan mereka bersabar dan meyakini bahawasanya musibah itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan ianya adalah ujian kepadanya yang perlu diinsafi. Lalu memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat musibah tersebut. Kemudian orang yang beriman akan terus melakukan amal soleh, yakni selepas diangkat musibah ataupun semasa berada di dalam musibah ataupun sebelum berada dilanda musibah, ketika berada di dalam musibah, bahkan selepas berada diangkat musibah itu daripadanya, mereka tetap saja akan melakukan amal yang soleh. Sama ada dan orang-orang yang beriman ini, diorang ini bersabar akan mendapat pahala yang besar, yakni syurga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membagi syarat orang yang sabar dan beriman serta beramal soleh walaupun dalam keadaan musibah ataupun selepas diangkatnya musibah, bagi mereka itu syurga, ganjaran keampunan dan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana terus istiqamah dalam melakukan amal yang soleh. Alhamdulillah. Sebagai kesimpulan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajar kita ni bahawa sekiranya ada kehilangan ataupun ditimpa musibah dalam kehidupan kita ni, hendaklah kita bersabar, dan segala kesusahan dan kekurangan yang dihadapi dalam dunia ini adalah ujian dan dugaan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Sabar itu yang akan mengawal diri kita daripada putus asa dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat orang yang beriman itu ialah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sama ada sebelum maupun selepas ataupun ketika dilanda musibah, serta menginsafi ujian dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menggandakan dan istiqamah melakukan amal yang soleh, meninggalkan kemaksiatan, sentiasa mengingatinya serta melaksanakan perintahnya. Dan alhamdulillah, negara Brunei Darussalam kita ni yang kita ni cintai ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit menarik ataupun mengangkat bala dan musibah terhadap kita ni, dan kita ni sekarang pun alhamdulillah hidup sedikit demi sedikit seperti sedia kala. Dan ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah daripada bumi Darussalam ini, dan kita ni sepatutnya bersyukur dan dengan menggandakan amal soleh kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita ni dah lagi lama kan menyambut hari raya Aidul Adha. Kita ni akan dituntut berkorban ataupun menyembelih binatang korban sebagai tanda kesyukuran kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai-ramai kita ni menyatakan kesyukuran kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keamanan dan kesejahteraan kepada kita ni semua rakyat di negara Brunei Darussalam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.